So pada pagi yang mulia ini kita akan mempelajari kesalahan ataupun beberapa kekeliruan. Okay, kadang-kadang kita keliru bila bercakap tentang tata bahasa, bahasa Melayu. Ada beberapa tempat yang kita akan kadang-kadang kita pun keliru. Okay, so benda ni biasa sebab bahasa ini sesuatu yang sentiasa berubah-ubah. Okay, zaman ini dia mungkin cakap dia mungkin lain. Mungkin pada zaman lain dia cakap lain. So sebab itu dia bahasa ini adalah suatu alat komunikasi yang sentiasa berubah-ubah. Okay, jadi sebab itu kadang-kadang orang dulu kenapa dia cakap macam bahasa dia lain, kenapa kita cakap bahasa lain? Sebab zaman dia berbeza, jadi sebab itu kadang-kadang ada perubahan-perubahan. Jadi sebab itu kadang-kadang kita keliru, yang mana satu yang betul, yang mana satu yang salah. Jadi tata bahasa ni memang sesuatu yang sentiasa berubah-ubah lah. Jadi kita nak tengok yang mana yang paling latest. Okay, so hari ni cikgu akan present kepada kamu, cikgu akan bercerita kepada kamu beberapa kesalahan ataupun kekeliruan yang sentiasa berlaku dan kita nak tengok yang mana satu yang betul. Okay, supaya kita tidak keliru lagi dan supaya kita yakin bila buat soalan bahasa Melayu, tata bahasa kita buat dengan penuh yakin. Okay, dengan penuh berilmu. Jadi kita takkan salah lagi. Okay, jadi itu tujuan utama kelas kita pada hari ini. Okay, tata bahasa lah. Dan lagi satu ialah berkenaan dengan ejaan. Ejaan ini ialah satu benda yang memang orang takut. Okay, kalau contoh cikgu masuk kelas, okay hari ni kita buat ejaan, okay, kita buat 10 perkataan. Semua mesti rasa excited. Okay, dan ada yang mungkin akan rasa takut. Dan selalunya siapa yang boleh dapat 10/10 tu memang sangat hebat. Tapi jarang cikgu jumpa lah. Jarang cikgu jumpa. Okay. Jadi kita nak tengok kenapa ejaan kita kadang-kadang boleh salah dan kenapa ejaan kita betul. Okay. So kita nak tahu yang mana satu yang betul, yang mana satu yang salah. Jadi ada dua benda. Tata bahasa dengan ejaan hari ini. Kita akan belajar sama-sama. Okay. So okay, semua boleh? Semua boleh faham setakat ni? Okay. Okay, semua boleh nampak tak slide? Clear tak? Boleh. Okay, boleh. Alright. So, kekeliruan tata bahasa dan kekeliruan ejaan. Okay. So, kita akan tengok. So, antara kesalahan ejaan, okay, dalam tata bahasa dengan ejaan ni, antara benda yang selalu mungkin kita salah lah, ialah berkenaan dengan ejaan. Ini yang main punya. Okay. Kesalahan ejaan ni memang selalu terjadilah, kesalahan ejaan dan kesalahan imbuhan, kesalahan istilah, kesalahan tata bahasa. Jadi selalunya yang nak diuji dalam peperiksaan ialah berkenaan dengan 4 benda ni. Dia boleh jadi kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan, istilah ataupun tata bahasa. Istilah ni ialah kesalahan makna. Kamu memberi makna yang salah kepada benda yang salah. Contohnya cikgu cakap okey. Ilmunya yang cetek. Sungai itu cetek. Adakah cetek ni bermaksud dua benda yang sama? Sungai yang cetek dengan ilmu yang cetek. Sama atau tidak? Boleh komen? Atau tidak? Ilmu ahli sangat cetek kerana dia tidak mempelajari dengan bersungguh-sungguh. Tidak belajar dengan bersungguh. Jadi ilmu dia cetek. Lagi satu, sudah sebulan tidak hujan, maka sungai itu sangat cetek. Adakah dua-dua ni betul penggunaan dia? Betul atau salah? Same. Okay. Alright. So, dua makna ni makna yang berbeza. Walaupun perkataan dia yang sama, perkataan sama, tetapi makna dia berbeza. Tetapi dua-dua boleh digunakan pada ayat yang berbeza sebab makna dia lain. Satu ialah ilmu yang cetek. Maksudnya ilmu kamu tidak banyak. Macam sungai, air sungai yang dalam, maksudnya ilmu kamu dalam. Ilmu kamu banyak. Kalau ilmu kamu cetek, maksudnya ilmu kamu sangat sedikit. Pengetahuan kamu sangat sedikit. Kalau
Sungai pula, sungai memanglah sungai kalau air banyak maksudnya air dia dalam. Kalau sungai itu air dia tidak banyak sebab kemarau dan sebagainya, tidak hujan, maka air dia cetek. Jadi nampak. So itu ialah penggunaan istilah lah. Kena istilah tu kena guna dengan betul. Kita tak boleh kata ilmu Ali sangat nipis kerana dia tidak belajar dengan bersungguh-sungguh. Salah. Ilmu Ali sangat rendah. Ilmu tak boleh, ilmu memang ada ilmu yang tinggi tapi kita jarang guna ilmu yang rendah. Kita guna ilmu yang, jadi penggunaan istilah. Itu maksud dia penggunaan istilah. Kemudian kesalahan tata bahasa. Okey, nanti kita akan tengok satu persatu. Okey. So antara kesalahan ejaan yang ada. Okey, sekejap cikgu punya kucing bising sekejap Sekejap rumah bila ada kucing memang macam tu. Okey. Sorry kat mana kita tadi? So antara kesalahan ejaan yang selalu berlaku, contohnya dieja rapat atau jauh. Jadi kesalahan ejaan kamu kena tahu bila nak eja rapat, bila nak eja jauh. So contohnya walau bagaimanapun. Ini ke ataupun walau bagaimanapun. Yang mana satu? Rapat atau jauh? Okey, ini antaranya lah. Okey, huruf besar atau kecil. Ini termasuk dalam kesalahan ejaan. Okey, bila nak eja huruf besar, bila nak eja huruf kecil. Hari kemerdekaan atau dua-dua besar. Yang mana satu? Okey, kemudian kesalahan ejaan yang seterusnya, kena letak dash atau tak perlu letak dash. Contoh, bersatu padu atau bersatu padu. Mana satu yang betul? So ini semua ialah termasuk dalam kesalahan ejaan yang kamu kena betul-betul confident. Okey, kalau kamu tak confident bab ni maksudnya kamu punya ejaan ada masalah. Dan kamu kena workout lah, kamu kena banyak berlatih lah, okey, untuk memahirkan kamu punya ejaan. So ejaan selalunya macam ni, rapat atau jauh, besar atau kecil, perlu letak dash atau tak perlu letak dash. Ni ialah ejaan. Seterusnya kalau kesalahan imbuhan. Apa itu imbuhan? Imbuhan ini ialah penambahan kata, penambahan perkataan lah, okey. Selalunya kita katakan kata terbitan. Okey, kita menerbitkan kata yang baru yang ada maksud yang baru. Contohnya jarak, daripada perkataan jarak. Jarak ni ialah perkataan dasar. Okay, the root word. In English we call this root word. Kata dasar. Okay, jarak. Tapi bila kita tambah imbuhan, penjarakan, menjarakkan. Okay, dia jadi maksud yang baru. Right? So maksud yang baru ni ialah kata terbitan lah. Kita terbitkan kata yang baru dengan menambahkan imbuhan. Jadi dia akan mempunyai maksud yang baru. So contohnya, bila kesalahan imbuhan ni, dia selalunya kita akan confuse. Nak eja double K ataupun satu K. Penjarakan ataupun penjarakkan. Mana satu yang betul? Okay, ini ialah termasuk dalam imbuhan. Dieja dengan per ataupun per. Perlantikan atau perlantikan. Okey. Lagi satu, ber atau ber. Bekerjasama ataupun bekerjasama. Bertanggungjawab atau bertanggungjawab. Belajar atau berlajar. Okey, bila kamu confuse kat sana, itu bukan ejaan itu ialah imbuhan. Itu ialah masalah imbuhan. Kemudian, nak eja ni di mana-mana atau di mana-mana. Nak eja di rapat ataupun di jarak. Ini juga termasuk dalam kesalahan imbuhan. Okay. Okay, next. Kesalahan istilah yang macam cikgu cakap tadi, salah satunya macam itulah, yang macam cetek. Boleh tak guna dalam ayat-ayat yang lain. Kemudian, macam ni. Sekarang ni kita guna download atau kita guna muat naik. Jika dalam karangan kamu, kamu guna kita boleh mendapatkan pelbagai maklumat dengan mendownload. Mendownload. Kadang-kadang kamu tulis macam ni. Download. Sebab kamu tak tahu perkataan bahasa Melayu dia, jadi kamu guna yang English, kamu letak dash. Yang ni salah tak boleh Sebab dalam bahasa Melayu ada perkataan Melayu dia. Ada istilah dia yang tertentu. Okay, bukan download kita guna muat. Kalau download ni, sorry, bukan naik muat turun.
Ini maksud download. You download the application, you download your game. So download ni muat turun. Kalau upload, contohnya kamu nak uploadkan gambar di Facebook, di Instagram, kamu nak upload gambar. Jadi itu ialah nak muat naik. Okay, muat naik. Ali memuat naik gambar-gambarnya ke Facebook. Okay, ke dalam Facebook. So muat naik. So upgrade ataupun downgrade tak boleh guna ini ialah perkataan English. Sebab bahasa Melayu dah ada bahasa je, jadi kalau kamu guna macam ni, kamu tulis upgrade dalam karangan kamu, dia akan jadi salah sebab kesalahan istilah. So tak boleh guna upgrade, kamu kena guna naik taraf. Naik taraf ataupun turun taraf. Kalau downgrade, turun taraf. Upgrade, naik taraf. Okay, vandalisme. Dulu memang kita banyak guna vandalisme, kegiatan vandalisme. Sekarang ni tak boleh guna lagi vandalisme. Sekarang ni kita kena guna laku musnah. Perbuatan laku musnah. Apa maksud muat turun? Muat turun ialah download. You download your game, you download any application in the Facebook, you download any movie. Okay, so itu kita panggil muat turun. So tak boleh guna download Okay, so kena guna laku musnah. Sekarang ni vandalisme tak boleh, kena guna laku musnah. Istilah kena betul. Makna dia kena betul. Perkataan dia kena betul. Okay, selfie. Kita guna selfie. Contohnya kalau karangan tentang karangan tentang kelebihan teknologi. So mesti kita akan kaitkan dengan kita boleh selfie. Kita boleh mengambil gambar seperti selfie. Salah selfie tak ada Selfie ialah English. So yang perkataan Melayu dia ialah swafoto. So ini antara kesalahan-kesalahan istilah yang selalu berlaku. Okay. Dan akhir sekali, kesalahan tata bahasa. Okay, so kamu dah tahu ejaan. Oh, kalau rapat ke, huruf besar ke, ada dash tak ada dash, itu ialah ejaan. Kalau apa tadi? Imbuhan macam per, me, okay. Nak eja 2K ke 1K, itu ialah imbuhan. Kalau kesalahan istilah, kamu kena guna perkataan yang betul. Tak boleh guna perkataan English dan sebagainya. Perkataan kena betul pada perkataan dia dan pada maksud dia kena betul. Kemudian sekarang kita pergi kepada yang keempat, iaitu kesalahan tata bahasa. So yang kebiasaannya yang selalu, dan cikgu dah nampak ada perubahan yang bagus dalam kalangan kamu. Kamu dah pandai menggunakan ialah dengan adalah dengan betul. So satu tips, selalu bila berkenaan dengan langkah-langkah kan, langkah-langkah untuk mempromosikan, contoh langkah-langkah untuk menggalakkan menggalakkan minat golongan muda untuk membuat ataupun melakukan pertanian. Kamu mesti akan ada macam mempromosi ke ataupun mendidik. Kamu akan guna kata kerja, betul tak? Sebab langkah-langkah. So isi dia semua ialah kata kerja. Mendidik anak-anak, kerajaan perlu mengadakan kempen, mengadakan banyak kata kerja. Kalau especially tak kisahlah dia tu adalah soalan kibat, soalan rumusan dan sebagainya, karangan pendek, okey. Kamu mesti akan menggunakan, kalau soalan tu berkenaan dengan langkah-langkah ataupun cara-cara, mesti isi kamu akan berkenaan dengan kata kerja. Banyak kata kerja kamu akan gunakan. So, ingat, kalau kata kerja je kamu terus gunakan adalah, dengan. Okay, adalah dengan, mengadakan, adalah dengan. Kerajaan, okay, antara langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh kerajaan adalah dengan, mengadakan. Okay. Antara langkah-langkah yang boleh dilaksanakan oleh ibu bapa adalah dengan mendidik. Jadi kamu gunakan adalah dengan. Kalau kata kerja, kamu campur dengan. Tak boleh guna ialah mengadakan, ialah melakukan. Okay. Mengadakan. Okay. So kena guna yang ni So cikgu nampak ada ramai lah dah improve lah dari segi penggunaan istilah yang tata bahasa yang betul, ialah dengan adalah. Okey. Setakat ni boleh tak guys? Laju sangat ke?
Okay boleh Okay. Alright, next. Pada era globalisasi ataupun dalam era globalisasi. Yang mana satu? Okey, era bermaksud masa, berkenaan dengan zaman, berkenaan dengan masa. Jadi tak boleh guna dalam, kena guna pada. Pada era globalisasi baru betul. Kalau kamu guna dalam, salah. Okey, ini ialah tata bahasa. Ini ialah penggunaan kata sendi yang betul. Bila nak guna kata sendi yang betul? Pada, dalam, kepada, daripada. Ini semua penggunaan tata bahasa dia berkenaan dengan kata sendi. Ini ialah kata sendi. Okey. So pada yang betul. Berkenaan dengan masa saja kena guna pada. Pada waktu petang, pada waktu pagi, pada zaman dahulu, pada zaman kini, pada era globalisasi, pada. Tak boleh guna dalam. Okey. Okay, next. Dia sayang kepada anak-anak atau dia bukan sayang dia sayang akan anak-anak ni. Yang mana satu yang betul? So, berkenaan dengan perasaan. Okey, kata kerja yang berkenaan dengan emosi, risau, kecewa, sedih, marah, benci, risau. Semua perkataan yang berkenaan dengan emosi perlu diikuti dengan kata sendi akan. Dia sayang akan anaknya. Dia benci akan orang itu. Dia risau akan keputusan pemeriksaannya. Dia dia sedih akan keadaan sekarang ini. So, berkenaan dengan emosi perlu diikuti dengan kata sendi akan. Baru betul Kepada salah. Okay. Kalau kepada ni berkenaan dengan pergerakan. Pergerakan sesuatu benda daripada selalunya orang lah. Ali memberikan barangnya. Okay, Ali memberikan barangnya kepada Aisyah. So dia ada pergerakan. Daripada satu orang kepada satu orang. Okay. Ali memberikan maklumat ini kepada gurunya. Ali menghantar kerja sekolah kepada gurunya. So dia menunjukkan. Kalau ke ini ialah tempat, ke tempat. Mereka bergerak dari Pahang ke Perlis. Mereka bergerak dari Padang ke kelas. Jadi dia menunjukkan tempat. Kalau orang kena guna kepada. Kalau tempat kepada tempat kena guna ke. Okay. Okey, contoh lagi satu. Nak letak di antara ke ataupun antara. Okey? Rumah itu terletak di antara dua bangunan itu. Ataupun rumah itu terletak antara dua bangunan itu. Yang mana satu yang betul? So, ni antara penggunaan yang kena ni lah. Okey? So, di dalam hal ini ataupun dalam hal ini. Nak kena letak di atau tak perlu letak di? Ni semua ialah tata bahasa. Okey. Next, semua orang murid ataupun semua murid. Beberapa buah motosikal ataupun beberapa motosikal. Yang mana? So, ini cikgu bagi highlight dulu So, sekarang kita akan bincang. Okey, setakat ni boleh faham tak? Boleh semua? Okey Okey. So, benda ni sangat penting So, cikgu hanya akan explain hari ini sahaja. Siapa yang tak datang hari ni dia memang sangat rugi. Okay. So, hari ni sahaja cikgu akan explain benda ni. Cikgu tak ulang dah. Tak ada masa nak ulang. Okay. So, sekarang ni kita pergi kepada kesalahan ejaan dulu. Okay. Alright. Boleh nampak ke semua? Cikgu besar sikit. Okay. Kita pergi kepada perbezaan. Okey, kenapa kamu keliru? Kenapa selalu orang akan keliru bila nak eja jarak ataupun tak nak jarak? Okey, kamu kena tahu apa itu kata majmuk dengan kata ganda. Baru kamu takkan melakukan kesilapan ini. Okey, first, kata majmuk. Kata majmuk ni ialah penggabungan dua kata dasar. Maksudnya yang ada maksud dia yang tersendiri. Contohnya ibu. Ibu ialah ibu. Ayah ialah ayah. Bapa ialah bapa. Bila kamu gabungkan ibu, bapa, dia menjadi maksud yang baru. Ibu bapa ni maksud dia keluarga kamu lah. Contohnya, lampu ialah lampu. Meja ialah meja.
Tapi bila kamu gabungkan dia, lampu meja, dia merujuk kepada lampu yang ada atas meja. Okay. Contoh lagi satu. Telefon ialah telefon. Telefon Pintar ialah pandai. Pintar ialah pandai. Dua perkataan yang dua ada maksud dia tersendiri. So dua-dua ni ialah kata dasar lah. Telefon ialah kata dasar. Pintar ialah kata dasar. Bila kamu gabungkan dia, telefon pintar, dia menjadi smartphone. Okay, smartphone yang kamu guna sekarang ni. Kalau telefon dia boleh jadi telefon sekolah boleh, telefon dekat rumah boleh, apa-apa telefon. Tapi bila kamu gabungkan telefon pintar, dia merujuk kepada ni, handphone yang baru ni, smartphone yang ada macam-macam dalam dia, game ada, semua ada. So ini ialah smartphone, telefon pintar. Dia menjadi maksud yang baru. Okay, so dua kata dasar yang membawa makna yang baru daripada maksud asal setiap kata dasar itu. So ini ialah kata majmuk. Okay, jadi kata majmuk kamu tak boleh letak dash. Tak boleh letak dash sebab dia dua perkataan yang berbeza. Okay, nanti kita akan pergi tengok satu persatu. Okay, tetapi ada 15 kata yang sudah digabungkan sejak dahulu lagi sampai sekarang. Jadi 15 ni special yang kamu wajib hafal. Kamu wajib hafal lah. So 5 ni dia ada 15 kata majmuk yang dikenali sebagai 15 kata majmuk mantap. Dia sudah mantap, sudah solid. So dia tak akan asing, dia tak akan dijarakkan lagi. Dia akan sentiasa bergabung. So antaranya ialah antara bangsa. Nampak, antara is antara, bangsa is bangsa. Tapi bila digabungkan dia bermaksud international. Antara bangsa. Beri tahu. Beri is beri, give. Tahu is know. Tapi bila kamu gabungkan beri tahu bermaksud tell. Okay, dia jadi perkataan yang baru. Tell, telling. Beri tahu. Beri tahu. Bumi putera, bukan bumi putra. Bukan. Bumi putera. Ini bermaksud orang Melayu lah, orang Melayu dan orang asli di Malaysia. Jawatan kuasa. Jawatan kuasa. Kaki tangan. Kaki ke tangan ni bermaksud pekerja. Di kilang-kilang kita ada ramai kaki tangan. Maksudnya ramai pekerja. Kaki tangan. Kerja sama. Maksud dia bersatu padulah untuk melakukan sesuatu. Olahraga. Olahraga ni bermaksud sukan. Seperti larian, lompat tinggi, lompat jauh. Okay. Itu semua ialah sukan olahraga. Okay. Mata dengan hari digabungkan jadi satu perkataan bermaksud sun. Okay. Setia usaha. Setia usaha ni adalah pembantu kita. Bila you jadi boss, boleh nak handle semua benda. You kena ada you punya assistant. So assistant ni kita selalu panggil setia usaha. Assistant. Pembantu. Sukarela. Sukarela ni maksudnya kamu membuat sesuatu dengan hati yang rela. Suka dengan rela. Tak ada orang paksa kamu buat. Sukarela. Suruhanjaya. Suruhanjaya ni adalah satu organisasi yang menguruskan sesuatu perkara. Okay, Suruhanjaya pencegahan rasuah. Suruhanjaya, apa-apa Suruhanjaya lah, dia bermaksud satu organisasi yang membuat sesuatu benda. Okay, Suruhanjaya. Tanda tangan. Tanda tangan. Signature. Tanggungjawab. Maksudnya responsibility. Okay, tanggungjawab. Warga negara. Macam warga negara Malaysia. Warga negara. Okay. Pesuruhjaya. Pesuruhjaya ni adalah orang yang sangat penting yang bekerja di mahkamah. Okay. Dia ni adalah orang yang bekerja di mahkamah. Okay. Pesuruhjaya. So 15 perkataan ni dia dah digabungkan. Dia dah jadi mantap. Dia tidak akan berpisah-pisah lagi sampai bila-bila. Okay. Selain daripada tu, semua perkataan yang selain daripada ini ialah dia kadang-kadang boleh bergabung, kadang-kadang tidak boleh bergabung. Nanti kita bincang. Okay. Next ialah kata ganda. Kata ganda pula ialah penggandaan, ialah proses menggandakan perkataan. Maksud dia jadi banyak. Sesuatu yang kita nak cakap benda tu dah jadi banyak, kita akan gandakan dia. Okay. So, kita akan meletakkan dash kecuali kata ganda separa.
Okey, perkataan yang kedua tidak mempunyai maksud. Okey. So contohnya kuih muih. Selalunya perkataan yang kedua ni dia tidak ada maksud. Dia hanya digandakan supaya bunyi dia sedap. Okey, bunyi dia sedap. Contoh, kalau kamu nak tahu apa beza kata ganda dengan kata majmuk, kamu tengok kalau dua-dua perkataan itu ada maksud dia yang tertentu. Contoh contoh cikgu bagi buah, tangan. Buah ialah buah, tangan ialah buah. Dua-dua ada maksud dia yang tertentu, jadi ini ialah kata majmuk. Bila dia ialah kata majmuk, tak boleh letak dash. Contoh lagi, jimat, ini favourite jimat, cermat. Jimat ialah jimat, kamu jimat duit. Kamu tak gunakan duit dengan suka-suka hati. Cermat ialah berhati-hati. Cermat ialah kamu be careful, berhati-hati. Jadi dua perkataan ni ialah dua perkataan yang mempunyai maksud dia yang tertentu. Jimat ialah jimat, cermat ialah cermat. Jadi tak boleh letak dash. Okey? Dash ini adalah untuk kata ganda sahaja. Yang mana perkataan yang kedua ni sebenarnya tak ada maksud. Kalau yang ni dia dua-dua ada maksud dia tertentu. Jadi tak boleh letak dash. Okay, so jimat, cermat sahaja. Tak boleh letak dash. Contoh lagi satu. Ibu tiri. Ibu tiri step mother. Maksudnya bukan mak kandung, mak yang lain. So ibu tiri. Ibu ialah ibu, tiri ialah tiri. Tiri ni bermaksud sesuatu yang bukan kandung. Sesuatu yang bukan datang daripada darah daging kita sendiri. Not our family lah. Dia tak ada kaitan. Tapi dia kahwin dengan family kita, so dia jadi tiri. So ibu tiri. Dua perkataan ni lain maksud, jadi dia tak boleh letak dash. Okay? Okay. So, kita tengok balik kepada kata ganda. Kata ganda, dia terbahagi kepada 4 jenis. Kamu tak perlu hafal lah yang mana satu ialah yang mana satu, tak perlu. Cumanya cikgu just ajar kamu sekali supaya kamu tahu ada 4 jenis. Yang pertama ialah seluruh perkataan. Di mana perkataan tu diulang balik. Contohnya kanak. Kanak is budak lah. So diulang 2 kali. Kanak-kanak. Bermaksud ramai budak. Okay, kanak-kanak. Lagi satu. Kata ganda ni sebenarnya in English we don't have any kata ganda. Kita tak ada children. Kita tak ada. Okay. So dalam bahasa Melayu dia punya plural dia ialah dia guna kata ganda lah untuk menunjukkan benda itu banyak. Kalau in English we have as, we have contohnya is, are. Okay. Kita ada has dengan have. Kita ada perkataan-perkataan children, child, one child, many children. Okay. One person, many pupil. Kita ada perkataan macam tu. Tapi there's no kata ganda in English. In English tak ada sistem kata ganda. Hanya bahasa Melayu yang ada kata ganda. Okay. So seluruh perkataan. Contohnya kanak-kanak, mata-mata. Mata-mata bermaksud polis. Labah-labah, spider. Rama-rama, butterfly. Okay. Dia ulang balik. So ini ialah dia ulang seluruh perkataan. Yang kedua dia hanya ulang separa perkataan. Maksudnya apart from the perkataan saja. Contohnya cecair. Datang daripada perkataan cair. Cair ni dia ambil perkataan yang pertama dia tambah i. So perkataan yang pertama dalam cair ialah si. Lepas tu dia tambah i. Lepas tu dia ulang balik. Contohnya laki. Laki ialah man. So dia ambil l. Lepas tu dia tambah i. Lepas tu dia ulang balik laki. So dia jadi lelaki. Daun. Okay. Nampak? Kuda. Dia tambah i sahaja. Kunci. Kunci. Maksudnya banyak kunci lah. Okay. Sesiku. Sesiku ni adalah alat. Sesuatu alat untuk mengukur. Okay. Dan ada yang jenis berentak. Berentak ni maksudnya bunyi dia sedap. Cantik. Bunyi dia cantik. Contohnya bengkang bengkok. Okay. Bengkang dengan bengkok. Segar bugar. Kuih muih. Sayur mayur. Okay. Sayur mayur ni bermaksud pelbagai jenis sayur. Okay. Pelbagai jenis sayur. Okay. Lepas tu ada yang jenis berimbuhan. Dia ada imbuhan an. Sayur-sayuran. Berabad-abad. Ada imbuhan ber. Cubit mencubit.
Men. Kejar, mengejar. Meng. Okay. So dia ada tambah imbuhan. So apa beza sayur mayur dengan sayur-sayuran? Sama. Pelbagai sayuran boleh. Pelbagai sayuran. Sayur-sayuran boleh. Sayur mayur. Bila kamu guna sayur mayur, kamu kena guna dash sebab ni adalah kata ganda. Mayur tu tak ada maksud punya. Okay, sayur mayur. So boleh faham tak? Okay. So semua sama maksud. Tak ada yang salah. Sayur mayur boleh, sayur-sayuran boleh. Okay. Kuih muih boleh, pelbagai kuih boleh. Okay. Okay. So lagi satu yang berkenaan dengan yang ni ialah perkataan ni. Pelbagai. Kamu boleh guna pelbagai, maksud dia varieties ada banyak jenis. Ada banyak jenis kita guna perkataan pelbagai. Pelbagai kuih, pelbagai sayuran, pelbagai orang. Maksudnya orang tu ada banyak jenis. Ada orang India, orang Cina, orang Melayu, okey, banyak jenis. Okey, pelbagai kamu boleh guna ataupun kamu boleh guna berbagai tapi kena ada dash. Berbagai. Berbagai-bagai ataupun pelbagai. Dua-dua betul. Pelbagai boleh, berbagai-bagai boleh. Berbagai saja salah. Okey, berbagai salah. Kamu boleh guna pelbagai ataupun berbagai-bagai. Kalau berbagai sahaja salah. Okey. So ayah. Okey, so setakat ni okey, bukit bukau. Berbukit bukau. Itu ialah kata ganda, betul. Okey, itu ialah kata ganda. Okey, kata ganda. So bukit bukau dia kena ada dash dia kena ada dash. Okey, so setakat ni boleh faham tak? So cara yang paling senang nak tahu kata ganda ialah dia perkataan yang kedua tak ada maksud. Dia tak ada maksud yang begitu jelas. So itu selalunya ialah kata ganda berentak. Right? Selain pada itu, semua dia kena ada dash. Okey, untuk kata majmuk, senang saja. Kamu tengok dua perkataan tu kalau dia ada maksud dia yang sendiri, segar. Apa tadi? Ibu bapa. Okey? Tanggung jawab. Tanggung is tanggung, jawab is jawab. So, dia adalah dua perkataan yang berbeza. So, dia itu adalah kata majmuk. Cumanya tanggungjawab ni dia selalu bercantum sebab dia ni adalah kata majmuk yang telah mantap. Dah mantap. Dia dah tak boleh diasingkan lagi. Okay? Okay, setakat ni semua boleh ikut. Kan. Okay, bagus. Okay. So, next, kita masih dalam kesalahan kesalahan ejaan. Okay, so kita dah settle satu benda, dieja rapat ataupun jauh. Okay, so tengok ni, walau bagaimanapun. Okay, nanti kita akan tengok beberapa perkataan yang ada pun So, bagaimanapun. Pun ni selalunya dia dekat. Bagaimanapun. Walaupun. Apa lagi? Walaupun, bagaimanapun. Bila ada pun, dia akan bergabung. Tapi sebab perkataan walau dengan bagaimanapun ni, dia adalah dua perkataan yang berlainan. Jadi walau bagaimanapun, walau ni kena jarak dengan bagaimanapun. Dia tak boleh sambung. Sebab walau is walau, if, maksud dia if, bagaimanapun is however. If however. So dia dua perkataan yang lain maksud dia. So dia kena jarak. Okey, sekarang ni kita pergi pula kepada yang huruf besar atau kecil. Ini pun cikgu dah jawab So tengok ni. Bersatu padu ataupun bersatu padu. Satu dengan padu. Satu is nombor, satu. Padu is kuat. Solid, strong, kukuh. Itu maksud padu. So satu padu ni dia kena jarak. Satu padu. Right? Okay. So, bila kamu letak imbuhan ber. Okay, ber. Satu padu. Betul. Okay. Imbuhan ni hanya pada perkataan satu saja. Ber, satu, padu. Okay. Dia tak boleh ada dash Tak boleh ada dash. Kalau ada dash, lah.
Okey. Okey, so sekarang ni boleh nampak tak? Okey. Okey, sekarang ni cikgu akan ulaskan sedikit. Sekejap, Alah, dia hilang pula dah. Okay. So guys, ada beberapa benda yang penting untuk ejaan Okay. So contohnya perkataan mata pelajaran. Okay. Boleh nampak Boleh ke tak boleh nampak? Sebab cikgu punya slide ni macam ada problem sikit. Boleh Okay. So, sebelum tu. Tadi kita dah tahu macam perkataan satu padu. Dia ni adalah dua perkataan yang lain maksud So dia ni adalah kata majmuk. Dia bukan kata ganda berentak. Dia bukan kata ganda berentak sebab dia dua-dua ada maksud dia sendiri. Satu dengan padu. Okey. Jadi bila kamu tambah satu imbuhan satu padu, dia masih jarak. Okey. Contoh kamu kata menyatu padu. Menyatu padu ini adalah proses proses untuk kamu satu padukan sesuatu benda. So menyatu padu. Okey. Tengok, imbuhan dia hanya ada pada perkataan yang first sahaja. So dia masih jarak. Tapi sekarang ni bila kamu ada imbuhan apitan. Imbuhan apitan ini adalah imbuhan yang ada di depan dan ada di belakang. Imbuhan apitan ialah imbuhan yang ada di depan dengan ada di belakang. Kamu perlu gabungkan dia. So contoh, penyatu paduan. Kamu dah tambah imbuhan an dengan pe dekat depan, jadi dia akan jadi satu perkataan. Boleh faham tak? Bila nak satukan perkataan tu? Bila dua-dua ada imbuhan di depan dengan di belakang. Dia akan jadi satu. Contoh. Okey. Tu ada beberapa contoh dekat sini. Okey, macam tadi. Kuat kuasa. Kuat kuasa ni ialah enforcement kamu melaksanakan sesuatu undang-undang. Bukan semua orang boleh buat undang-undang Hanya orang yang ada kuasa saja seperti polis, seperti JPJ. Dia saja boleh gunakan kuasa untuk menghukum kamu. Okey, untuk bagi kamu saman, untuk tangkap kamu. Dia saja yang ada kuasa tu sebab kerajaan bagi dia itu kuasa. Contoh cikgu punya kuasa, cikgu boleh denda kamu. Kalau kamu ponteng kelas, cikgu boleh denda kamu. Itu cikgu punya kuat kuasa. So cikgu boleh kuat kuasakan peraturan sekolah ke atas murid-murid. Boleh. Sebab cikgu ada kuasa itu. Kalau di luar pada sekolah, cikgu tak boleh. Cikgu sudah tak ada kuasa. Di luar sekolah, kalau kamu buat apa-apa kesalahan, cikgu Syamah tak ada kuasa. Cikgu disiplin sudah tak ada kuasa. So polis yang ada kuasa, JPJ yang ada kuasa. Boleh faham tak? So kuat kuasa ni adalah orang yang menjalankan sesuatu undang-undang atau menjalankan sesuatu peraturan. Itu ialah kuat kuasa. Okey. So kuat kuasa ialah perkataan itulah maksud dia, kuat kuasa. Jadi dia ialah kata majmuk perlu jarak. Okey. Orang yang melakukan pekerjaan kuat kuasa ni, contohnya polis, JPJ, okay? JPJ yang tangkap orang bawa laju, yang saman orang tu JPJ. So itu ialah penguat kuasa. Bila ada imbuhan pe, maksud dia orang yang membuat benda itu. Pe ni ialah pelaku itu, orang yang melakukan benda itu. Okay, so penguat kuasa, masih jarak. Okay, sebab imbuhan pe ni hanya ada pada perkataan kuat. Okay. Kalau kamu nak gabungkan dia, dia akan jadi ni. Penguat kuasaan. Baru dia gabung. Kalau polis itu menguat
kuasa. Polis itu menguat kuasa, masih jarak. Kalau menguat kuasakan, baru dia akan gabung sebab dia ada imbuhan depan dengan belakang. Boleh faham tak? Kalau dia ada satu saja imbuhan, di depan saja ataupun di belakang saja, dia masih akan jarak. Boleh nampak tak guys? Okay. So lagi satu perkataan, kemas kini. Kemas kini ni maksud dia update. Kamu update Contohnya next year kamu sudah masuk ke kelas yang baru. Mungkin ada orang yang sudah tukar sekolah, ada orang yang daripada sekolah lain datang ke sekolah kita. So nama kelas kamu sudah mungkin ada orang yang lain. Okay, sudah ada orang baru. Jadi cikgu kena update your system, update the name, update the class, update your information, update lah, update. So update perkataan Melayu dia adalah kemas kini. Jadi kemas kini, kalau orang yang membuat kerja itu kita panggil pengemas kini. Tapi tak adalah perkataan ni, tak adalah. Jarang lah ada orang yang, tapi kalau orang yang membuat tu kita kena ada lah, pengemas kini. Okey. Lagi satu, kalau cikgu mengemas kini, mengemas kini. Cikgu update itu sistem, so cikgu sedang mengemas kini sistem itu. Cikgu sedang mengemas kini senarai nama itu. Cikgu sedang mengemas kini kehadiran kelas pada hari ini. So cikgu sekarang nak kemas kini. I want to update my system. Tadi awal-awal kelas ada 20 orang, sekarang sudah ada 28. Jadi cikgu kena mengemas kini. So tunggu sekejap, cikgu nak tangkap gambar sekejap. Okay. Cikgu nak mengemas kini. Okay. So hari ni kehadiran bagus sikit, 28 orang. Okay. Tahniah kepada yang datang, bagus. Cikgu ucapkan tahniah dan cikgu menghargai kamu punya kehadiran. Okay. Yang tak datang tu cikgu akan bersangka baik, sangka baik. Okay, cikgu tak nak sangka buruk, so cikgu sangka baik. Mungkin ada masalah, mungkin ada tuition dan sebagainya. So kita kembali ke sini. Mengemas kini. Okay. Pengemas, kalau dia adalah kata nama, dia akan jadi pengemas kinian. Pengemas kinian. Boleh nampak tak? Bila kamu nak gabungkan, bila kamu perlu menjarakkan dia. Bila ada satu imbuhan di depan ataupun di belakang saja, dia perlu jarak. Sebab dia adalah kata majmuk. Tapi bila dua-dua imbuhan digabungkan, depan dengan belakang, kita panggil imbuhan apitan. Dia kapit dia. Dia rapatkan depan dengan belakang. So dia akan jadi satu perkataan saja. Okay? Yang tidak dijarakkan. Okay. Boleh? Okay. So itu dulu Okay. Sekarang ni kita akan, so itu yang paling penting lah. Cikgu rasa ini yang paling penting sebenarnya yang cikgu kena ajar kamu. Okay. Next. Cikgu ada 12 benda yang cikgu nak clear kan supaya kita tidak keliru lagi sampai bila-bila. Okay. Alright. So nombor 1. Sekarang ni cikgu pula tanya kamu. Mata pelajaran, subjek mata pelajaran ataupun mata pelajaran. Okay, terus jawab di komen. Okay. Alright, bagus. Okay, betul. Sebab dia ni adalah dua perkataan yang lain imbuhan dia hanya ada di belakang saja. Pelajaran, di belakang saja. So, dijarakkan. Okay? Okay, good. Nombor 2.
Sari kata, subtitle lah, you know. Kalau kamu tengok movie Korea ke apa-apa yang kamu tak faham, kamu mesti akan tengok subtitle, whether the subtitle is in English or in BM. Kamu akan tengok. So sari kata ataupun sari kata. Okey. Nanti kamu cari maksud apa itu maksud sari. Okey? So perkataan ni adalah sari kata. Dua perkataan yang lain-lain. Okey. Nombor 3. Pilihan raya. Hari tu kita kecoh, mungkin dekat nak pilihan raya kan. Pilihan raya Sabah. Tengok pilihan raya Sabah dah jadi, tengok apa jadi? COVID semua. Okey. Itu tak mau cakap. Itu politik. So pilihan raya ataupun pilihan raya. Okey. Okey, bagus. Ingat So pilihan nampak imbuhan dia hanya ada, dia sebenarnya pilih dengan raya, pilih dengan raya. Tapi imbuhan dia hanya ada pada perkataan pilih sahaja, pilihan. So dia masih perlu dijarakkan. Okey, pilihan. Dan ingat satu benda, perkataan raya ni, okey, semua perkataan yang berkait dengan raya, semua jarak. Pasar raya. Okey, tengok ni. Pasar raya. Jarak. Balai raya. Hari raya. Jarak. Apa lagi? Duit raya. Semua yang berkaitan dengan raya, semua jarak. Tak ada yang bergabung. Tetapi jika kamu pergi ke shopping mall, jika kamu lalu di tepi jalan, jika kamu lalu di mana-mana, kamu nampak kenapa dia gabung? Okey, itu ialah kesilapan yang telah dilakukan oleh mereka lah. Kesilapan. Okey, itu ialah kesilapan. Yang kamu kena tahu ialah dia telah dijarakkan. Dan ada setengah, contohnya macam perkataan ni. Kereta api atau kereta api. Mana satu? Cuba jawab di komen. Okey. Betul. Perkataan yang betul ialah kereta api. Tetapi jika kamu naik KTM KTMB. Kereta api Tanah Melayu. Kereta api Tanah Melayu Berhad. Itu ialah satu brand, satu jenama kereta api yang ada di Malaysia ni lah, satu brand lah. So brand ni telah lama wujud, dia wujud sebelum kemerdekaan lagi. So kereta api Tanah Melayu Berhad. Nama ini kalau kamu pergi ke stesen kereta api, kamu akan nampak kenapa kereta api dia bergabung? Ini sebab perkataan itu telah diregister. Dia telah register dengan company. Dia sudah jadi nama company dia. Bila nama company sudah ubah, bila sudah sudah salah lah. Okay, sebab dia tak register tu bukan baru, dia dah register lama dulu. Okay, so dia dah ikut ejaan yang dulu. Jadi selalunya mereka tidak akan lagi mengubah walaupun mereka tahu salah. Sekarang ni ejaan yang betul ialah kereta api. Tapi mereka punya nama dekat brand mereka ialah kereta api. Mereka takkan ubah lagi. Sebab apa? Okey, cikgu cerita sikit. Ini sebenarnya tak ada dalam BM tapi ini untuk kamu faham. Kenapa kadang-kadang ejaan yang salah? Contohnya Pasar Raya Giant. Kamu kadang-kadang cikgu pernah nampak dia akan jadi macam ni, Pasar Raya Giant. Okey. Kenapa dia tak ubah sedangkan dia tahu salah? Okey, sebenarnya macam ni. Bila dia sudah register as nama company ataupun nama syarikat dia, dia punya nama business dia, nama itu ada pada semua dokumen. Dokumen dia, dia punya surat-surat dia, dia punya poster-poster dia dan kos untuk membuat benda-benda ni sangat mahal. Sebab surat-surat ni lawyer punya surat. Contohnya bila you buat business, apa-apa business mesti ada kontrak. Ada surat lah yang you kena sign, you kena tanda tangan. Surat-surat ni semua mahal. Poster-poster yang dia buat di dia punya kedai, kadang-kadang macam Pasar Raya Giant ni ada banyak cawangan. Di Malaysia saja mungkin dulu dekat 500 lebih cawangan. So, kalau dia nak ubah semua, dia menelan kos yang sangat tinggi.
Jadi sebab itu kadang-kadang mereka terus abaikan je lah. Mereka tidak akan mengubah lagi. Walaupun mereka tahu salah, mereka tidak akan mengubah lagi. Sebab kalau nak ubah, dia kena ubah kepada semua surat-surat dia, kepada semua dia punya iklan-iklan dia, iklan TV dia, iklan dia punya poster. Jadi menelan kos yang sangat tinggi. Jadi kadang-kadang mereka terus mereka sudah register nama itu, mereka akan tetap dengan nama itu walaupun kadang-kadang ejaan dia salah. Boleh faham tak? Okay? Jadi kamu jangan keliru. Kalau kamu nampak di luar, salah ni. Memang salah. Kadang-kadang ada yang salah. Tapi mereka tak akan ubah lah sebab kos yang tinggi. Okay. So Pasar Raya Giant salah Alright. So apa-apa yang berkenaan dengan raya semua asing. Okay. Kita test lagi. Air mata. Air mata ibu kan? Ataupun air mata. Mana satu? Okay. Okay. Sebab dia dua maksud yang lain. Air ialah air, mata ialah mata. Jadi dua kata yang lain. So kata kata majmuk. Okay, kata majmuk. Air, mata. Kena jarak Okay, next. Okay. Segan silu. Segan ialah malu malu. Segan ataupun segan silu. Ada dash. Mana satu? Segan silu, segan dengan dash silu. Okay. Ada yang ada dash, ada yang tak ada dash. Okay. Kataan dia yang sebenar ialah segan silu. Dia ialah kata majmuk. Okay. Maksud segan, sebab maksud segan ialah malu. Silu juga ialah malu. Silu ada maksud dia. Jadi, silu ni maksud dia malu. Segan pun ialah malu. Jadi, malu-malu. Sama maksud dengan malu-malu. Jadi, segan silu betul. Segan pun betul. Segan silu ni salah. Sebab dia bukan kata ganda. Jadi kamu boleh tulis segan silu ataupun segan. Jangan segan-segan. Mari makan. Jangan segan-segan. Segan-segan ialah kata ganda. Ataupun kamu boleh gunakan kata majmuk dia ialah segan. Silu ialah kata majmuk. Okay? Alright. Next. Okay. Sekaligus ataupun sekaligus. Mana satu? Okey. Yang ni adalah yang betul. Dia jarak. Okay. Kalau selama ni kamu ingat dia gabung, sudah salah So dia jarak sekaligus. Okay, sekaligus. Alright. Okay. So kita settle part gabung dengan tidak gabung. Okay. So boleh faham tak guys? Bila nak gabung, bila tak nak gabung? Boleh setakat ni? Semua faham Bila nak jarak, bila tak nak jarak, bila nak letak dash, bila tak nak letak dash. Boleh Okay, so cikgu harap kamu dah dapat satu cara ataupun satu formula yang penting. Kata majmuk, dua-dua ada maksud. Jadi tak boleh letak dash. Kalau dia ialah kata yang kedua tu macam tak ada maksud saja, boleh letak dash. Dia akan jadi kata ganda. Lepas tu kamu kena tahu bila ada perkataan yang jarak, bila ada perkataan yang jauh. Okay. Dan bila dia boleh digabungkan satu. Okay. So next. Tadi ada satu perkataan yang bagus. Yang bagus untuk dikongsikan. Perkataan itu ialah perkataan
Okay, tak apa. Itu nanti cikgu explain. Okay, so kita balik kepada sini. So kita dah settle. Kita dah settle di eja rapat atau jauh. Kita dah tahu. Okay, sekarang ni kita pergi pula. Bila nak huruf besar, bila nak huruf kecil. Okay, perlu letak dia atau tidak perlu. So nombor 1 dengan 3 kita dah settle. Sekarang ni bila nak huruf besar, bila nak huruf kecil. Selalu kamu dah tahu dah, cikgu yakin dan pasti kamu tahu. Kata nama khas lah perlu besar, kata nama am tak perlu besar. Okay, betul. Tapi sekarang ni ada juga kekeliruan. Okay, contohnya bulan. Bulan nak eja huruf besar ke huruf kecil? Hari. Hari Sabtu, hari Ahad nak eja huruf besar ke huruf kecil? Itu kadang-kadang akan keliru. Jadi sebelum kita keliru, mari kita clearkan kita punya keliru. Kita clearkan kita punya keliru. Okay. So, antara perkataan dia yang penting-penting cikgu highlight kan. Alright. Waktu solat. Okay, macam orang Islam, kita ada waktu solat. Solat, macam orang Islam semayang tau, semayang. So kamu tengok kan kadang-kadang kawan kamu keluar, kawan-kawan Islam kamu keluar, okay, untuk pergi semayang lah di surau. So dia ada 5 waktu yang mereka semayang. Okay, so yang first ialah subuh. Okay, so semua waktu solat ialah kata nama am. Semua ialah kata nama am. Jadi tak boleh dieja dengan huruf besar. Okay. Jangan confuse sebab nanti kamu akan tengok hari pula kena eja dengan besar. So dia yang ni cikgu tak pasti macam mana sistem ni dibuat, tapi inilah sistem yang terkini lah. Okay, ni sistem yang terkini. Okay, so waktu solat yang first ialah subuh. Ini ejaan dia Jangan eja S-U-B-O-H. Salah S-U-B-U-H. Subuh. Subuh. Zuhur. Bukan zohor bukan zohor, bukan O dengan O, bukan. Dia U dengan U. Kemudian waktu asar. Asar tak ada masalah. Waktu asar. Lepas tu waktu maghrib. Maghrib. Lepas tu waktu isyak. Isyak bukan Q bukan Q. Okay. Dan dia tak ada macam ni. Isyak. Sebenarnya dia isyak. Dia ada apostrophe tu, tapi kita tak letakkan. Dalam ejaan bahasa Melayu kita tidak letakkan. Okay. So yang ni semua ialah ejaan untuk bahasa Arab lah, untuk waktu-waktu solat. Dan semua ini dieja dengan huruf kecil sebab ini semua ialah kata nama am. Okay, next, hari. Hari ini sebenarnya ialah kata nama khas. Dia ialah kata nama khas. Okay. Sebab hari ini ialah am. Hari ialah am. Hari kan, hari. Hari ialah kata nama am. Tapi yang Saturday, Sunday, Monday itu semua ialah khas, special. So dia perlu dieja dengan huruf besar. Isnin, Selasa dan sebagainya lah. So contoh ayat, saya akan hadir pada hari huruf besar Isnin ini. Okay, huruf besar. Boleh faham tak? Okay. Kelas kita akan diadakan pada setiap hari Isnin. Setiap hari, hari ialah huruf kecil. Kemudian Isnin. Isnin itu besar. Sebab semua hari dieja dengan huruf besar. Sebab semua ialah kata nama khas. Okay. Next. Bahasa Melayu atau bahasa Melayu. Mana satu? Okay. So, Melayu ni ialah Melayu, Cina, India. Ini ialah kata nama khas. Merujuk kepada bangsa. Okay. Bangsa ialah kata nama am. Kaum ialah kata nama am. Agama ialah kata nama am. Tetapi bila contoh agama Hindu. Hindu ialah khas.
Buddha ialah khas. Kristian ialah khas. Okey, dan bangsa sama. Bangsa ialah am. Tapi bila bangsa Melayu khas. Cina khas. Dan Cina dieja dengan Cina bukan C-H-I-N-A. Ini ialah bangsa Cina. Tetapi negara yang ada Beijing, ada Guangzhou tu, itu ialah negara China. Dia kena ada H. Okey? Kalau bangsa, kaum ialah Cina. Makanan Cina, masakan Cina. Okey? Kaum Cina. Bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Bahasa Tamil. Mandarin. Itu semua ialah kata nama khas. Jadi perlu dieja dengan huruf besar. Boleh faham tak? Okay. Alright. So bahasa Melayu ataupun bahasa Melayu. Yang ni ialah yang betul. Okay. Dia dua-dua pun betul. Okay. Keliru dua-dua pun betul. Okay. Contoh. Bahasa Melayu ni ialah bila kita gunakan dalam ayat, contohnya kita semua wajib tahu berbahasa, nampak? Berbahasa Melayu. Okay? Tapi bila kita tulis ayat macam ni, bila kata Melayu ni dia jadi kata nama khas. Contohnya, kita mempelajari banyak mata pelajaran. Kan, kita mempelajari banyak mata pelajaran. Antaranya ialah. Okey, ialah apa? So dia merujuk kepada satu subjek. Satu subjek yang dikenali sebagai subjek ataupun mata pelajaran bahasa Melayu. Sekarang ni dia bahasa Melayu ni dia jadi kata nama khas sebab dia merujuk kepada subjek itu memang bahasa Melayu. Memang dia satu nama. Okay, so dia jadi satu nama khas. Sains, satu nama khas. Bahasa Inggeris, satu nama khas. Matematik, nama khas. Geografi dan sebagainya. Boleh faham tak? Apa beza bila nak kena huruf kecil, bila nak kena huruf besar? Kalau nama itu ialah nama dia, subjek itu memang nama dia bahasa Melayu. Dia bukan bahasa Rusia ke bahasa apa. Dia memang subjek itu bahasa Melayu. Jadi perlu dieja dengan dua-dua huruf besar. Tapi kalau kita ni kena bercakap bahasa apa? Kita perlu bercakap bahasa Melayu. Orang Cina, contoh lagi cikgu bagi satu ayat. Orang Cina Cina huruf besar, orang Cina akan bercakap sorry. Apa ni? Apa cikgu nak cakap tadi Macam mana nak buat okey. Orang India akan bercakap dalam bahasa Tamil. Sebab Tamil itu yang kata nama khas. Bahasa tu ialah general. Bahasa apa? Bahasa Tamil. Kita bukan nak cakap dua-dua ni ialah kata nama khas. Kalau kita nak cakap kata nama khas yang macam ni, dua-dua kena huruf besar. Tapi bahasa apa? Tamil. Tamil itu yang khas. Jadi Tamil sahaja yang besar. Bukan bahasa Tamil. Sebab bahasa Tamil ni bukan satu nama khas. Bukan. Boleh faham tak? Setakat ni boleh faham tak yang ni? Yang ni sangat penting. Dan ramai yang sangat senang untuk buat salah benda ni. Okay, boleh beza So kalau mata pelajaran saja ialah mata pelajaran huruf besar.
Kalau banyak kalau kita tak merujuk kepada subjek itu, kita hanya nak cakap kita perlu mempelajari sains. Kita mempelajari sains. Sains itu ialah huruf kecil. Tapi bila mata pelajaran itu memang dia punya nama khas, memang sains. So kena huruf besar. Okey, boleh? Okey, lagi apa lagi yang selalu kita confuse? Okey, lagi satu. Okey, next slide. Boleh lagi ke semua? Semua boleh lagi? Dia yang banyaknya cikgu nak perbetulan ni ialah ejaan lah. Tata bahasa tak banyak sangat. Okey, yang banyak ialah ejaan. Okey. Alright, next. So, sekarang ni pula. Hari Raya Aidilfitri ataupun Hari Raya Aidilfitri. Cuba jawab dekat komen dulu. Hari Deepavali ataupun okey. Alright. So, mana satu yang betul? Okey. Untuk Hari Raya Aidilfitri, memang dia ialah, kita bukan merujuk pada mana-mana hari. Dia memang Hari Raya Aidilfitri itu ialah satu nama. Okey, satu nama. So, satu nama khas. So, semua ialah huruf besar. Hari Raya Aidilfitri. Okay. Macam Hari Deepavali pula. Hari Deepavali. Sebenarnya dia ialah sambutan Deepavali saja, betul tak? Bukan sambutan Hari Deepavali. Betul tak? Macam kamu, Deepavali vertical. Nanti hari Sabtu ni nak sambut Deepavali dah. Okay? So, Hari Deepavali, dia bukan satu nama. Yang nama dia sebenarnya ialah Deepavali saja, betul tak? Macam Cina, kita tak panggil Hari Tahun Baru Cina, kita tak panggil. Kalau kita cakap Hari Tahun Baru Cina, dia akan jadi hari itu ialah huruf kecil saja. Tahun Baru Cina itu ialah satu nama khas. So macam Tahun Baru Cina atau Tahun Baharu. Okay. Alright. So kita bincang Deepavali dulu. So sebenarnya Deepavali, yang ni ialah yang betul. Hari Deepavali. Okay. Sebab hari macam Raya Aidilfitri itu memang satu hari itu saja. Memang dia punya nama daripada dulu memang Hari Raya Aidilfitri. Contoh macam Deepavali ni, kita tak panggil selamat menyambut hari Deepavali. Ada selamat menyambut Deepavali ataupun selamat menyambut hari Deepavali. Yang mana satu? Okey, tapi yang sebetulnya ialah yang ni. Hari Deepavali. Hari itu huruf kecil, Deepavali itu yang besar. Sebab Deepavali itu yang dia punya perayaan. Tahun Baru Cina pula, memang Tahun Baru Cina itu dia punya perayaan. So, macam Hari Christmas. Dia Christmas itu yang dia punya perayaan dia. Hari Christmas ataupun kita panggil Hari Natal. Yang ni yang huruf besar. Okay, hari itu kecil sahaja. Okay, so yang ni Tahun Baru Cina atau Tahun Baharu Cina. Ejaan dia yang sebenar ialah Tahun Baharu Cina. Okay, sebab tahun itu baru punya tahun. Okay, sudah tahun lepas sudah habis, ini baru punya tahun. Sin. Cina panggil Sian lah. Sinian kuala sin baru So ada dua jenis baru. Kita ala-ala explain baru ni ada dua jenis. Baharu. Baru ni menunjukkan kata bantu. Saya baru sampai. Saya telah sampai.
baru-baru ini kita dikejutkan dengan bla 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 bla. So, dia adalah kata bantu untuk menunjukkan masa. Saya baru beli benda ini. Saya baru sampai. Saya baru tidur. Okay. Saya baru bangun. Okay. Dia ialah kata bantu. Yang ni pula ialah kata sifat. Kata adjektif yang menunjukkan sifat itu ialah sifat yang baru. So, kata lawan untuk baharu ialah lama. Okay, yang ni tak ada kata lawan lah sebab ini ialah kata bantu. So, boleh faham tak sebab apa tahun baharu Cina? Bukan tahun baru Cina. Okay, bukan tahun baharu Cina. Okay, boleh guys? Okay. Okay, lupa tadi nak sebut yang ni. So, waktu solat kata nama am, hari ialah kata nama am. Okay. Bulan. Bulan dengan hari, sorry aku tulis kat sini lah sebab sama. Bulan and hari, dua-dua ialah kata nama khas. Jadi sekarang contoh sekarang ini ialah sebab kata nama kan. Bulan, sekarang ni ialah bulan apa? Bulan November. Jadi November itu huruf besar sebab bulan dengan hari dieja dengan huruf besar. Boleh faham tak? Hari bulan huruf besar. Waktu solat sahaja huruf kecil. Okay? Yang lain-lain tu cikgu tak nak discuss sebab itu daripada kamu. Lagi satu. Perkataan yang selalu confuse. Internet. Internet ialah kata nama khas Internet. Jangan eja dengan huruf kecil Internet ialah kata nama khas. So perlu dieja dengan huruf besar. Okey. So itu antara yang huruf besar lah. Contohnya kalau jawatan jawatan. Lagi satu ialah jawatan. Okey. Jawatan Kalau guru ialah guru lah. Guru, semua orang ialah guru. Tapi kalau orang tu macam contoh Cikgu Aziz. Cikgu Aziz ada ajar kamu tak? Cikgu Aziz. Ada kan? Okey. So dia ialah guru penolong kanan petang. Jadi dia punya pangkat ialah guru penolong kanan petang. Memang dia ialah satu jawatan, nama khas. So dia perlu dieja dengan semua huruf besar. Boleh faham tak? Okey. Contohnya Perdana Menteri. Perdana Menteri ni bukan kata nama am dia ialah kata nama khas. So dia perlu dieja dengan semua huruf besar. Perdana Menteri. Itu ialah jawatan dia. Jawatan dia Perdana Menteri. Okey. Yang di Pertuan Agong. Yang ni special case. Dia kecil sikit. Di Pertuan Agong. Ni ialah dia punya jawatan. Jadi perlu dieja dengan huruf besar. Okey, boleh? Okey. Next, kita akan bincang. Cikgu akan... Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Ada belajar benda yang baru tak? Ada belajar sesuatu yang baru tak setakat ni? Ada cikgu harap banyak Okey. Alright. So sekarang ni kita pergi kepada sekejap cikgu tengok ada lagi tak yang lain-lain yang nak. Okey, yang ni nanti kita tengok sama-sama. Nanti ada so yang ni dah. Okey. Okey, tak apa. Sekarang ni kita tengok sama-sama yang lain punya pula. Cikgu ada lagi satu contoh yang lain.
Okey. So ini antara masih dalam ejaan masih dalam ejaan. Okey. Okey, semua boleh nampak ke? Okey. So, mari kita tengok. So yang macam tadi cikgu dah explain, okey, sekaligus, okey, eja jarak, okey, diwar-warkan, diberitahu ni, okey, eja mi pun kena betul kru, dokumentasi, lembab dengan lembab. Ini salah ini betul, lembab, P Lagi satu. Ayo. Jawab. Jawab atau jawab? B atau P? Boy ataupun pen? B atau P? Jawab atau jawab? Okey. Tapi bila ada imbuhan, dia akan jadi jawapan ni lain dia. Bila ada imbuhan, dia tukar jadi P. Bila ada an, dia jadi P. Jawapan. Okey? Ini lain sikit. So jangan confuse jawab kita menjawab soalan, menjawab B menjawab soalan. Tapi kita memberikan jawapan, bukan jawaban, bukan jawapan, bukan jawaban, bukan. Okey, atlet, okey. Ku lakukan, okey, ku. Bila ada singkatan ku, mu, okey, semua ini perlu dekat. Perlu dekat. Tak kisahlah dia ada di depan atau di belakang. Dia perlu dekat. Contoh macam masa darjah tingkatan 1 awak ada belajar ku ingin berterima kasih. So ku ingin ni, ku ni perlu didekatkan. Diriku, diri aku jadi diriku, perlu didekatkan. Okey? Okey, sekarang ni tapi bila mu dengan nya ni, bila dia merujuk kepada Tuhan, dia perlu jadi huruf besar. Contohnya, aku berdoa. You semayang Ya. Okay. Aku berdoa pada Tuhan. Kita ganti dengan kata gantinya. So dia akan jadi macam ni. Tak boleh macam ni Macam ni salah Sebab ini untuk orang. Orang betul. Tapi kalau untuk Tuhan, dia perlu jadi huruf besar. So dia akan jadi macam ni. Kamu kena dash. Lepas tu kena huruf besar. Nya. Sebab apa kena dash? Sebab kita nak masukkan huruf besar dalam satu perkataan yang sama. Tiba-tiba huruf tu dia jadi besar. Jadi sebab tu perlu ada dash. Okay? Contohnya. Aku berdoa padamu. Mu ni kalau Tuhan, dia kena huruf besar dan kena ada dash. Kenapa kena ada dash? Sebab tiba-tiba ada huruf besar yang digabungkan. Jadi sebab tu perlu ada dash. Okay, boleh faham tak? Okay, beza dia. Selain daripada tu, semua sama saja. Kamu gabung saja. Alright. Tuhan saja dia lain sikit. Okay. Aku lakukan, kau ambil Kau ini adalah singkatan engkau. Engkau ambil jadi kau ambil. Okay, cemerlang. Okay, lagi sekarang. Nombor dengan huruf. Kalau nombor dengan huruf bertemu. Contohnya 70-an. Nombor dengan huruf. Jadi perlu ada dash. 70-an. Okay, maksud dia tahun 70-an. Pada tahun 70-an. Pada tahun, contoh. Pada tahun 9, sorry. Okay, pada tahun 90.
pada tahun 90-an. Okay, cikgu lahir pada tahun 90-an. Kamu lahir pada tahun berapa? Kamu 2000 berapa? 2005. 2006. Oh, kamu 2006. So kamu lahir pada bukan era ni lah, bukan 90-an, bukan 70-an lah. Kamu lahir pada milenium yang baru. So lain. Dia tak ada an-an lah. Kamu punya lain sikit. Okay. Next. So ingat kalau nombor dengan huruf kena ada dash kena ada dash. Okay, tanggungjawab satu perkataan. Okay, ni kebanyakan. Alright. Selalunya dia akan menjadi 2K bila dia ialah imbuhan kata kerja. Contohnya, contoh menggerakkan. So dia ada imbuhan meng dengan kan. Perkataan kata dasar dia adalah gerak. Tapi bila cikgu letak meng dengan kan, sebab dia adalah imbuhan kata kerja, jadi dia akan ada 2K. Tetapi kalau dia ialah kata nama, kalau dia ialah kata nama, dia akan, ni. Okey, dia akan ada 1K bila dia ialah imbuhan kata nama. Sebagai contoh, yang ni. Pergeraan. Sebab imbuhan ialah per dengan an. Okey, per dengan an. So dia tak boleh ada 2K. Sama juga jarak. Jarak perkataan dia ialah jarak. Jadi menjarakkan diri. Kita mestilah menjarakkan diri sejauh 1 meter. So dengan kan, menjarakkan. Itu ialah imbuhan untuk kata kerja. Jadi ada 2K. Kalau dia ialah 1K, dia ialah kata nama. Penjaraan sosial. Okay. So boleh nampak tak beza dia? So pen dengan ada 1K bila ia adalah imbuhan kata nama. Ada 2K bila selalunya imbuhan kata kerja. Okay. Okay, next. Mana tadi? Okay, so kebanyakan. So, ke dengan an ini bukan imbuhan kata kerja. Dia adalah imbuhan kata nama. Kebanyakan. So dia jadi kata nama. Okay, pekerja, pekerjaan, pekerja. Bukan perkerja. Per ni menunjukkan orang. Orang yang melakukan kerja itu. Okay. Kalau orang yang panggil pelayan. Okay, orang yang merosakkan kita panggil perosak. Per ni menunjukkan orang yang membuat benda itulah. Okay. So kerja ialah orang yang membuat kerja. Jadi kita panggil pekerja. Okay. Urus setia. Urus setia ni sebenarnya rapat kan. Rapat. Dia adalah 15 kata majmuk. Okay. Mana lagi yang penting-penting. Okay. Negatif. Okay. Negatif. Craft tangan. Nampak? Craft dengan tangan. Dua perkataan yang lain dia ada maksud dia yang sendiri. Craft ialah seni, tangan ialah tangan lah, seni tangan. Okay, so seni tangan, craft tangan. Okay, dikenal pasti, nampak? Hanya ada satu imbuhan saja. Yang ni adalah kata kerja kata kerja dikenal pasti. Kata kerja pasif. Kan, selalunya kata kerja pasif, kamu akan dekatkan dia, dilakukan, dibuat. So, yang ni adalah kata majmuk yang jadi ayat pasif. Jadi sebab tu dia jadi dikenal pasti. Okay. Boleh faham tak nombor 20 ni? Dikenal pasti ni. Kenapa dia macam ni? Boleh ke semua? Okay Okay. Next ialah pelancongan. Okay. Golongan. Nampak? Mensia-siakan. Ini ialah
kata ganda yang telah menerima imbuhan apitan, mensia-siakan. Okay, mensia-siakan. Okay, next ialah sama rata, sama dengan rata. Dua perkataan yang lain kata majmuk. Sama rata. Premis boleh seluruh ibu bapa dikuatkuasakan. Nampak? Beza. Tadi dikuat kuasa saja, yang ni dikuat kuasakan sebab dia menerima imbuhan di dengan kan, di belakang dengan di depan. Jadi dia jadi satu perkataan. Kebaikan, kebaikan. Nampak? Satu K saja sebab ini adalah kata nama, imbuhan kata nama, kebaikan. Kenaikan. Okey. Ponteng, habitat. Okey, pelbagai. Ini yang cikgu cakap tadi, pelbagai betul ataupun berbagai-bagai betul. Kalau berbagai saja salah. Okey. Ni cikgu dah explain. Okey. Next, juru. Mana ni? Juru. Okey, kalau ada perkataan yang juru ni menunjuk kepada orang. Okey, nanti kita tengok. Alright. Okay, so ini antaranya lah yang kamu kena take note lah, yang cikgu highlight dengan kuning ni sangat penting lah. Okay, arkitek, kita tak ada analisa tak ada perkataan tu dalam bahasa Melayu. Kita ada analisis sahaja, sama dengan English, analysis. Okay, analysis. So kita ada analisis saja, analisa tak ada. Bauca, bowling, permainan bowling bowling bukan bowling bowling ni English, bowling. Buffet, bumi putera. Okey, cap, dahsyat bukan dahsyat, dahsyat. Okey, dialog ni menunjukkan ada dua die ni menunjukkan dua. Okey, cikgu ambil 10 lagi 10 minit boleh tak? Lagi 10 minit sahaja, boleh? Okay so minta maaf sebab tata ejaan ni memang banyak, jadi sebenarnya tak cukup masa, kurang-kurang 2 jam baru boleh habis. Tapi tak apa, kita cepat-cepat je. Okay, import ni ialah perkataan pinjaman bahasa Inggeris, jadi dia perlu ikut yang English punya lah. Import, export. Okay, import dengan export. Okay, engine, inspector. Ini ialah polis. Insurans. Ni adalah bahasa isytihar, memberitahu istirahat. Kita akan beristirahat pada setiap hujung minggu. Beristirahat, bukan istirahat. Dulu kita eja dengan istirahat, tapi ejaan yang sekarang ni adalah istirahat. Isyak tadi cikgu dah explain. Okey, justru. Justru ni maksud dia ialah oleh itu. Maksud dia memang oleh itu. Jadi kamu tak boleh explain justru itu. Salah. Kalau kamu kata justru itu, dia akan jadi maksud dia justru itu. Jadi dia akan jadi salah. Justru ni memang maksud dia dah memang oleh itu. Jadi kamu kalau tulis dalam ayat justru hal ini dikatakan demikian. Terus. Dia tak payah justru itu hal ini dikatakan demikian. Tak perlu. Justru terus saja. Hal ini dikatakan demikian. Okay. Jaket. Kampung. Okay. Okay. Alright. So ni export ni export, express, email. Okay. Perkataan email ni, apa-apa yang berkaitan dengan maksud dia ialah elektronik. Ni bermaksud elektronik. So email ni, mail ni adalah surat yang dihantar secara elektronik. Maksudnya secara dalam komputer kamu hantar. Kamu tak hantar mail mail in English is surat. Surat tu kamu tak hantar dalam kertas, kamu hantar secara elektronik. So ni bermaksud elektronik. So email ni dia ialah kata macam ni lah. So kalau kamu tulis dalam kata kerja, kamu sedang meng-emailkan. Okay, kamu kata kerjakan dia, kamu kata kamu sedang menghantar email ataupun kamu sedang meng-emailkan surat itu. So dia akan jadi macam ni. Okay, kamu kena dash, dash lagi sekali, mail, kan.
dash emailkan. So dia akan jadi macam ni. Untuk kata kerja kepada email. Meng-emailkan. Di-emailkan. Kena ada dash. Di-emailkan oleh. Surat ini di-emailkan oleh. Jadi dia kena macam ni. Ni special case. Untuk yang ada E. E-dagang. E-business. Apa lagi? E-kamus. Apa-apa E semua ni berkenaan dengan elektronik. Okay. Okay, bulan semua ialah kata ganda, kata apa ni? Kata nama khas. Manfaat, tak ada manfaat lah. Manfaat, masalah, mengetengahkan. Okay. Okay, ni nanti cikgu akan bagi kepada kamu. So, kamu boleh revise sendiri. Okay. Sebab dia ada banyak. Okay, pun semua dekat kan tadi cikgu cakap walau bagaimanapun. Semua pun semua dekat. Okay, tapi ada yang macam ini macam rare sikit, belum pun. Ini dia ada yang asing lah, contohnya macam belum pun. Tapi selain pada tu semua dia dekat. Okay, reka bentuk, reka dengan bentuk. Kata majmuk pilihan raya. Ni semua tadi kita dah bincang. So cikgu tak nak bincang lagi. Okay. Kadang-kala. Yang ni saja yang macam walaupun dia dua-dua ada maksud dia sendiri, kadang-kadang. Kala ni maksudnya jarang. Tapi kita gabungkan dia. Okay. Kemas kini yang memang asing lah. Okay. Kereta api asing, usaha sama. Alright. Okay, yang ni cikgu cepat-cepat je. So kamu tengok So perkataan yang ni yang ada imbuhan Inggeris yang pinjaman daripada Inggeris. Contohnya anti. Anti ni maksudnya benci, kamu tak suka. So perkataan yang ada imbuhan Inggeris semua bercantum. Semua dia dekat. Dia tak boleh dijarakkan, dia tak boleh ada dash. Ingat semua perkataan imbuhan yang Inggeris, yang Sanskrit, yang apa lagi? Imbuhan Inggeris, Sanskrit, Arab. Okay. Semua dia akan cantum. Dia tak akan ada dash atau tidak akan ada ni. Okay, contohnya anti. Anti masuk benci. Anti dadah. Nampak? Dia dekat Anti komunis. Okay. Yang ni kenapa dia jarak? Sebab Amerika itu ialah huruf besar. Jadi macam tadi cikgu cakap, bila ada huruf besar dalam satu ayat, kamu kena ada dash. Contohnya anti. Kita perlu ada semangat anti penjajah. Kita semangat benci kepada penjajah. Tapi kita tidak menjadi anti British. Kita tak menjadi anti British. Walaupun kita anti kepada penjajah, kita tak ada anti British. Ini adalah anti Amerika. Okay, anti maksud dia benci antibody. Kamu belajar sains antibody. Semua ialah dekat. Okay, auto maksud dia dengan sendiri. Automatik, autonomi, ekonomi, automobil. Mobil yang boleh bergerak lah. Dia ada enjin dia sendiri. So automobil. Okay. Poli maksud banyak. Poli maksud dia banyak. Ni semua ialah imbuhan Inggeris English word. Ni poligami. Maksudnya kahwin banyak. Ini kahwin lebih daripada satu. Poliklinik maksudnya poliklinik ni banyak cawangan. Dia ada banyak cawangan dia. Politeknik maksudnya macam college politeknik lah. Dia ada banyak cawangan dia. Lagi apa lagi? Politik. Okay. Apa lagi Poli ni semua maksud dia banyak. Kalau monopoli itu lain. Okay. So poli lah. Okay. Banyak. Pro berlawanan dengan anti. Kalau anti ialah kamu benci. Pro ialah kamu sokong. Kamu suka. Okay. Kamu suka, kamu sokong. Contohnya pro kerajaan. Maksudnya kamu sokong kerajaan.
pro barat, menyokong barat. Pro Malaysia, kamu sokong Malaysia. Okay, pro ni maksud dia menyokong sesuatu. Okay, pro. Okay, sub ialah sebahagian daripada sebahagian. So sub tajuk, sub topik. Maksudnya dalam topik yang besar tu ada bahagian-bahagian yang kecil. So sub bidang, sub sistem. Okay, so ini adalah sebahagian. Supra ni melebihi, supranational. Ni selalu pasca kemerdekaan. Ingat satu perkataan Okay, pasca kemerdekaan. Pasca ni maksud dia selepas. Selepas kemerdekaan. Pasca kolonial. Ni ialah penjajah. Pasca zaman penjajah kita panggil pasca kolonial. Pasca majlis. Selepas majlis. Okay. Ada lagi satu yang dia tak letak kat sini. Lawan pasca ialah pra. Pra ni maksud dia sebelum. So, pra kemerdekaan. Maksudnya sebelum kemerdekaan. Pra sekolah. Maksudnya tadika. Sebelum kamu masuk ke sekolah, kamu akan pergi ke tadika dahulu. So tadika kita panggil pra sekolah. Okay, pra. Pra ni sebelum kamu masuk ke universiti, kamu akan pergi kepada pra university. Seperti college, seperti tingkatan 6. Itu ialah pra university, pendidikan pra university. Habis SPM, kamu pergi pra university 1 tahun atau 3 tahun, kemudian baru masuk ke universiti untuk belajar degree. Pra ni maksudnya sebelum. Okay, sebelum kemerdekaan, sebelum sekolah, sebelum universiti. Okay. Next kita ada is. Okay, ini ialah imbuhan di akhiran masih English. Okay. So orang yang melakukan cerpenis, kartunis, ekonomis, ni ialah orang yang melakukan kerja tu. Isme, kapitalisme. Ingat isme ni hujung dia ialah i isme. Nasionalisme, komunisme. Apa lagi? Isme ni semua ialah hujung dia kena ada i. Okey, logi. Logi ni ialah pengetahuan. Okey, bidang ilmu ataupun kita panggil pengetahuan. Seperti contoh biologi. Satu perkataan So biologi ialah pengetahuan tentang hidupan. Biologi, hidupan. Living things. Entologi. Ento ni ialah macam buku lah. Okay, buku. Pendidikan tentang buku. Psikologi, mental. Psycho ni ialah mental. So pengetahuan tentang mental. Okay, morfo ni ialah tata bahasa punya lah. Okay. Next, grafi. Grafi ni adalah bidang seni ataupun bidang ilmu. Geografi, kaligrafi, biografi. Okay. Next, Sanskrit ni adalah bahasa India yang lama. Orang India dahulu, di India mereka gunakan bahasa Sanskrit. So contohnya dasa. Dasa bermaksud 10. Dasa warsa. Dasa warsa ini maksudnya 10 tahun kini. 10 tahun yang terdekat ini. Dasa warsa. Dwi bermaksud 2. Okay. Dwi bermaksud. Lupa tadi. Yang English punya pun ada ni. Ni ada tak dekat sini? Contoh mono. Tadi ada tak mono? Okay, dia tak ada. Mono bermaksud 1 1. So kalau poligami berkahwin banyak. Kalau monogami 1 Monogami ni perkahwinan seorang sahaja ataupun kita panggil monopoli. Maksudnya satu orang sahaja yang menguasai benda tu. Kalau ada perkataan di, contohnya dialog. Maksudnya ada 2 orang yang sedang bercakap. Kalau monolog, 1 orang sahaja bercakap. Ini cikgu dah ajar, monolog. Dialog ialah 2 orang bercakap. Kalau macam dioksida, maksudnya oksida tu ada 2. Oksida ni adalah oksigen. So dioksida, karbon dioksida. Dioksida tu ada 2. Okay. Oksida tu ada 2. Di semua bermaksud 2. Ni semua ialah imbuhan daripada Inggeris. Okay. Dwi ni pula imbuhan Sanskrit. Bermaksud 2 juga. Dwi bahasa, dwi musim, dwi cara. Eka 1. Eka bahasa, eka fungsi. Juru. Juru ni adalah orang. So semua perkataan juru semua ialah dekat Juru heba, juru rawat, juru pandu.
Juru terbang. Apa lagi? Juruwang. Cashier, juruwang. Okey. So semua juru-juru ni menunjukkan orang tu dia bekerja dalam bidang itu. Okey. Maha ialah hebat ataupun agung, maha guru. Guru tu yang sangat hebat. Maha raja, raja yang sangat hebat. Maha siswa, siswa lah pelajar yang sangat hebat. Pelajar lepasan universiti kita panggil mahasiswa. Okey, panca ni masuk 5, pancaragam. Maksudnya ada 5 orang yang sekurang-kurangnya kena ada 5 orang. Pancaragam, pancawarna, 5 warna, panca indera. Lepas tu kamu punya panca indera kamu ada 5. Rasa, dengar, lihat, bau dengan sentuh. Betul tak? Kamu boleh rasa, kamu boleh lihat, kamu boleh bau, kamu boleh dengar, kamu boleh sentuh. Panca indera. So the 5 sense lah, sense. Pra sebelum, okay. Prasangka, prakata, prasyarat, prakemerdekaan. Tata ialah peraturan, tata bahasa, tata tertib, tata susila. Okay, rukun negara kita selalu sebut. Kepercayaan dan keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang, sopanan dan kesusilaan. Kesusilaan tu lah tata susila, tata, peraturan susila, peraturan tentang sikap. Okay. Next, pasca ialah setelah, pasca kemerdekaan. Okay, semua itulah. Okay, ita ialah merujuk kepada perempuan, wanita. So, ita. So, contohnya bidwanita, postnita, apa lagi? So, dia merujuk kepada perempuan lah. Okay. Man ialah orang yang memiliki kepada seniman, budiman. Right? Okay. Ini wan ialah orang juga, sama jutawan, wartawan, jeritawan, ilmuwan, angkasawan. Okey. Next, wati ialah wanita yang mahir dalam pekerjaan itu, peragawati. Model lah. Yang model yang seksi-seksi tu yang pakai baju macam ni macam tu, itu ialah peragawati. Okey, model. Seniwati ialah seniman perempuan, angkasawati ialah angkasawan perempuan. Okey. Ni apa pula? Okey, imbuhan Arab dengan Parsi. Parsi ni adalah bahasa orang Iran. Iran. Okey, Iran. Okey. So, baik ialah tidak. Biadab. So, tidak ada adab. Bil zalim. Normal. Tidak normal. Biadab ni ialah tidak ada adab. So, dia datang daripada perkataan Arab dengan Parsi. Okey. Akhiran in. Ini semua ialah Arab punya ni lah ataupun Parsi. So ustazah. Ustaz ialah lelaki, ustazah ialah wanita. Qori ialah lelaki, Qoria ialah wanita. Ini semua ialah perkataan Arab. Muslim ialah orang Islam lah. Orang Islam lelaki kita panggil Muslim. Orang Islam perempuan kita panggil Muslimat. Okay. Okay, ini tak apalah. Ini Arabnya jarang sikit lah. Okay, so itu antara benda-benda yang penting lah yang kamu kena tahu.